pengarah dan semua staf akademik, dan saya yakin juga sebahagian mentadbir pun hadir bersama pada kita pada hari ini untuk sama-sama untuk kita berbincang untuk kita bergerak bersama dalam konteks untuk mencari solusi terbaik sama dia jangka pendek ataupun jangka panjang, okey, untuk memberi solusi terbaik untuk meneruskan agenda pendidikan kita di Universiti Malaysia Pahang. Setakat ni kita ada 200 lebih lah, 224 orang peserta, 25 semakin bertambah. Okay. Sebahagian saya rasa sebahagian first time menggunakan Webex, yang perlu install dan sebagainya lah. So tajuk ataupun tema forum kita pada hari ini, norma baru pengurusan akademik UMP. So akademik adalah core business di UMP. Pada ini kita berbincang melalui diketuai oleh Prof. Naib Chancellor, Prof. Wawi, untuk kita mendapat satu garis panduan, pandangan direction yang jelas bagaimana kita nak menyelesaikan semester yang sambungan pada semester 2 19-20 dan juga seterusnya pada semester 1 pada Oktober nanti dan seterusnya lah akan datang lah. Okay. Pada asasnya semua audien ataupun attendees di-mute-kan, untuk sebarang sesi soal jawab boleh tanya melalui ruang chatting yang boleh raise hand. Saya akan pilih mana-mana soalan yang sesuai untuk diketengahkan untuk perbincangan kita bersamalah. Okay. Sebagai permulaan saya serah pada Prof. VC, Prof. Wawi untuk sesi pembincangan yang permulaan untuk jadi modal utama untuk kita bincang pada sesi perbincangan pada hari ini lah. So dijadualkan kita bermula 9.35, dijadualkan habis 9.30, lihat bagaimana rentaknya nanti. Kalau kita boleh confirm lebih awal, kita boleh stop pukul 11 untuk dengar Perdana Menteri punya ucapan lah. Kalau benda tu rancak, kita boleh stop pukul 11.30 gantung pada situasi perbincangan kita dalam forum pada hari ini. So, saya serah kepada Prof. VC, Prof. Wawi untuk sesi pertama sebagai aluan dan juga direction yang pertama untuk kita bincangkan pada hari ini. Silakan Prof. Wawi. Okay, terima kasih. Minta pindah skrin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Azhar sebagai moderator hari ini. Jadi sebagai aluan saya memperkenal Dr. Azhar ini adalah pengarah Sirel. Semua orang kena kenal, dia adalah pengarah kepada Center of Online Learning kita. Jadi dia akan memainkan peranan yang penting dalam kita bergerak ke hadapan. Saya mengucapkan terima kasih kepada partisipan, walaupun saya tak nampak, ini adalah norma baru. Saya harap dapat dengar dengan baik dan dapat berkongsi hala tuju UMP pada pandangan saya dan kemudian boleh kita bincang dan seterusnya kita mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan apa yang kita rasa berpatutan dalam menghadapi krisis COVID dan juga menuju ke hadapan. Melengahkan masa sebab kita ada ucapan Perdana Menteri nanti pukul 11. Saya bercadang untuk bercakap lama juga, tidaklah lama tapi dalam setengah jam ke 45 minit untuk meletakkan asas apa yang ingin saya sampaikan dan kemudian kita akan adakan sesi soal jawab lah. Jadi Dr. Azhar boleh dengar ke Dr. Azhar? Saya tak nampak ni. Hello Dr. Azhar. Sila teruskan, jelas sekali. Okey. So tajuk pembincangan saya pada hari ini ialah
norma yang diungkapkan dalam media sekarang ini, norma baru untuk spesifik untuk UMP adalah pengurusan akademik kita. Saya ingin bercakap dalam 10 minit tentang renungan ataupun reflection apa yang berlaku dan juga bagaimana kita, cadangan saya bagaimana kita hendak menuju ke hadapan. Jadi sebagai renungan secara ringkas, tazkirah akademik bukan tazkirah agama. Kita mengingatkan diri kita penubuhan IPT berdasar kepada AUKU. Kalau lihat pada paragraf 6A itu, section 1, paragraf A, universiti ini ditubuhkan bagi maksud untuk mengadakan, mengajukan dan mengembangkan pelajaran tinggi dalam semua cawangan pelajaran. So, itu adalah penubuhan universiti di Malaysia. Dan kita juga lihat pada kedudukan kita iaitu peta universiti awam di Malaysia yang ada 20, di manakah kita dan apakah peranan kita dalam landscape peta ataupun landscape universiti Malaysia. Kalau kita lihat di situ ada 5 kelompok universiti yang telah dibina di dalam negara kita ini, universiti awam. Di kelompok kedua iaitu dalam kelompok rangkaian universiti teknikal daripada 4 buah universiti iaitu UMP, UNIMEP, UTHM dan UTEM. Ini sebagai peringatan. Maka sebagai peringatan juga kita ditubuhkan bagi maksud mengambil semangat AUKU tadi, bagi maksud mengadakan, memajukan dan mengembangkan pendidikan teknikal. Ini adalah dalam bahasa Inggerisnya existent. Begitu juga dari segi kualiti akademik pendidikan tinggi ini, kita ada falsafah pendidikan negara, kita ada falsafah pendidikan tinggi yang direka bentuk sebelum ini, dan kita juga ada pacuan MQA Drive, iaitu semua para pensyarah saya rasa memahami dan menghayati Malaysia menggunakan pendekatan OBE, iaitu Outcome Based Education dalam sistem kualiti penyampaian. Dari segi falsafah pendidikan negara, kebanyakan daripada kita telah tahu, mungkin kita jelaskan lagi sikit, iaitu Jerry. Ini bermula daripada sekolah lagi, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Dan hasil daripada itu juga di peringkat pendidikan tinggi, kita ada rancangan strategik beberapa yang telah direka cipta sebelum ini, juga meletakkan asas akademik universiti awam ialah melahirkan graduan holistik. So kita jangan lupa 3 asas di asas penubuhan universiti awam dan secara spesifiknya asas penubuhan Universiti Malaysia Pahang. Dari segi pendekatan OBE, perlu saya ingatkan, kaedah yang diamalkan oleh MQA adalah yang dikatakan penjajaran, constructive alignment dari segi kursus. Tapi dari segi keseluruhan yang kita lihat dalam sistem penyampaian kita, apa yang dinamakan penjajaran outcome. Ini adalah pendekatan OBE dari segi pengurusan. Kalau kita lihat di Ministry of Higher Education, dia ada apa yang dikatakan Learning Outcome Kemahiran Insaniah, LOKI, yang mana dia meletakkan beberapa asas-asas outcome yang perlu ada kepada semua graduan di negara kita. Kemudian kita ada University Education Objective, yang di peringkat universiti. Kemudian kita ada di peringkat fakulti, yang mana ini kita pun ada stakeholders. Lepas tu kita punya penglibatan dengan stakeholders seperti board of study dan sebagainya. Kemudian di peringkat program pengajian, contohnya Bachelor of Mechanical atau Bachelor of Civil, kita ada program outcome
yang disejajarkan dengan program educational objektif di peringkat fakulti. Begitu juga di peringkat bawah kita ada level course outcome, yang mana dalam collection of course outcome ini akan menghasilkan program outcome. Dan akhir sekali, bagi setiap kursus kita ada learning outcome, di mana pada tiap-tiap minggu atau tiap-tiap sesi pengajaran kita telah menetapkan outcome-outcome tertentu untuk didapati oleh pelajar. So saya menyatakan slide ini untuk memberi peringatan pada diri saya dan diri pensyarah-pensyarah semua, landscape ataupun rupa bentuk renungan yang kita lakukan, kaedah penyampaian akademik yang kita lakukan sekarang. Tapi untuk kawan, banyak pensyarah-pensyarah yang baru dan juga yang lama yang mungkin tidak aware tentang kewujudan objektif pendidikan UMP yang telah diluluskan oleh pada lebih kurang 5 tahun yang lalu, yang telah di craft oleh, tak silap saya, PM IR Adnan. So UMP mensasarkan 3 outcome pendidikan. Intended UMP graduate outcome adalah 3, iaitu knowledge, kompetensi, become professional and ethical. Kita kena ingat outcome-outcome ini adalah outcome broad outcome kita tentang kualiti ataupun ciri-ciri graduan kita apabila mereka bergraduat. Mereka hendaklah mempunyai ilmu pengetahuan, mereka hendaklah berkebolehan dan mereka hendaklah bersifat profesional dan etika. Sekiranya kita gagal melahirkan graduan yang begini, maka sistem penyampaian akademik kita ini tidak efektif dan tidak boleh mencapai apa yang kita hasratkan. Ini contoh hasil pembelajaran di peringkat program. Saya rasa semua mengetahui di peringkat program kita ada sasarkan outcome-outcome, iaitu macam ability to acquire knowledge, ability to do experiment, ability to communicate effectively. Ini adalah broad outcome kepada program pengajian kita. Dan ini mungkin berbeza di antara program ke program. Program business engineering mungkin lain, program mathematics, data science mungkin lain. Jadi ini adalah hasil pembelajaran di peringkat program. Kemudian kita ada laksanakan, kita spend a lot of time, kita bersungguh-sungguh, kita melakukan apa dikatakan integrated assessment. Kita kumpulkan semua kursus yang kita tawarkan, kita masukkan markah pelajar menggunakan sistem dan kita berukur pencapaian hasil terhadap kursus-kursus yang kita bina. Dan akhirnya kita cuba buat beberapa analisa pencapaian pelajar berdasarkan kepada program outcome, dan inilah sistem yang kita guna untuk graduan yang berkualiti. Di peringkat kursus, saya rasa ramai yang pernah melihat gambar rajah ini, iaitu ini yang dikatakan constructive alignment, penjajaran konstruktif di peringkat kursus, di mana semua yang melalui kursus pengajaran dan pembelajaran di UMP ini sepatutnya memahami bahawasanya setiap kursus itu kita bermula dengan mereka bentuk kurikulum kursus dengan meletakkan hasil pembelajaran dahulu. Selepas itu kita bina pengajaran, konten pengajaran dan juga penilaian, yang mana kesemuanya ini saling berkait. Saling berkait, dan ini yang dikatakan pensejajaran. Kita ada evidence apabila kita melaksanakan kursus itu, kita ada bukti-bukti assessment kita yang boleh dikatakan membuktikan pelajar mencapai hasil pembelajaran. Dan semasa kita membuat nota pengajaran kita atau semasa kita memberi syarahan, kita juga menyatakan kepada pelajar apakah outcome yang hendak kita capai dalam satu sesi. Ini sebagai peringatan. Dan kita juga jangan lupa, setiap outcome yang kita bina di peringkat kursus itu adalah bukannya bersifat flat ataupun mendata. Apabila kita membina outcome, kita meletakkan sasaran berdasarkan juga tahap
Di peringkat bachelor biasanya kita mensasarkan kebolehan analisis ke atas dari segi kognitif, analisis, reka bentuk, sintesis dan juga evaluation. Dan di peringkat diploma mungkin sampai ke tahap application dan juga analisis. Juga kerana hasil pembelajaran itu juga ada komponen efektif dan psikomotor. Kita juga mensasarkan tahap efektif dan tahap psikomotor dalam yang kita tawarkan. So jangan lupa ini, jika kita tujuan saya tunjukkan semua ini supaya kita tidak lupa kepada landscape view yang besar terhadap sistem akademik yang kita laksanakan sekarang sebagai renungan. Ini adalah contoh di peringkat khusus. Kita berdasarkan beberapa outcome dan kita meletakkan, kita mappingkan dengan assessment dan ini kita jajarkan. Sebagai contoh, tak salah saya ini khusus civilization, Islamic civilization, TITAS, kita ada letakkan discuss and analyze. Ada letakkan outcome demonstrate. Kita ada letakkan outcome initiate the values. Kita kena tunaikan hasrat kita ini, kita kena pastikan hasil pembelajaran yang kita nak ini kita kena tunaikan. Walaupun nanti kita akan berdiskusi, walaupun kita berhadapan dengan krisis COVID-19. Ini adalah contoh-contoh kaedah penilaian yang kita laksanakan sekarang. There are a lot, many of them. Kita menggunakan kaedah bertulis. Kita menggunakan kaedah projek, apa tu integrated design project. Kita menggunakan kaedah macam-macam. Dan di sini yang dikatakan oleh Richard Felder ini, dia ada lebih banyak daripada itu lagi. Dan perlu diingatkan, literature ini bukannya baru. Literature ini tahun 2000 sudah ada. Dan ramai di antara kalangan kita pernah melihat paper Richard Felder dan juga pernah mendengar syarahan dan juga apakah bentuk-bentuk penilaian yang boleh dilaksanakan untuk mencapaikan hasil. Walaupun jika kita renung kembali, walaupun kita sudah ini dalam hampir 20 tahun, amat kurang sekali kita memperbagaikan hasil pembelajaran kita. Bergantung kepada peperiksaan akhir dan juga kuis dan sebagainya. Jadi ini mungkin kesempatan daripada krisis COVID ini, kita boleh merenung semula dan membuat self-analysis pada diri kita, apakah kita perlu kembali kepada asas kita, OBE, dan menilai semula adakah benar-benar kita telah melaksanakan hasrat OBE seperti mana yang dihasratkan dalam literature. So, sebagai peringatan, ini sudah cukup untuk saya memberikan asas kepada cadangan saya untuk menuju ke hadapan. So, kalau kita tengok gambar daun ini, saya sengaja ambil gambar daun ini. Setiap benda memang akan berlaku perubahan. Kalau kita lihat daun dari dan terus kepada daun maple, tak salah saya. Jadi, tidak boleh lari daripada melalui proses-proses perubahan dalam hidup kita dan juga dalam kerja-kerja kita. Asas perubahan. Krisis COVID-19 pada pandangan saya menentukan sedikit sebanyak pembelajaran bersemuka. Juga berkemungkinan meruntuhkan juga pengurusan akademik secara bersemuka. Ini adalah normal baru akademik. Yang saya maksudkan dengan pengurusan akademik adalah macam mesyuarat senat, endorsement of result, board of examination, perjumpaan dengan stakeholders, board of studies. Mungkin semua itu telah runtuh disebabkan oleh krisis COVID-19 yang mensyaratkan kita supaya mengamalkan social distancing. Dan kita tak tahu lama krisis ini dan impact dia berapa jauh dia akan bagi impact.
Tetapi sekarang setelah berlaku dalam daripada Januari sehingga April ini, sedikit banyak kita sudah mendapat gambaran bahawasanya krisis ini akan mengambil masa yang agak lama sikit, dan untuk kembali kepada norma yang lama itu kemungkinannya atau tidak ada kemungkinan untuk kembali pada norma yang lama. Walau bagaimanapun, melihat ke hadapan kita belum pasti dan kita tidak pasti. Jadi kita hanya boleh melakukan pemikiran-pemikiran strategik dan juga analisa apa yang berlaku untuk kita bergerak ke hadapan. So ini asas saya rasa menyebabkan kita terpaksa melakukan satu perubahan drastik. So persoalannya, adakah ini meruntuhkan falsafah pendidikan negara, iaitu Jerry dan gradual holistik? Itu soalan saya. Saya takut kita, apabila sebab saya masukkan isu falsafah pendidikan negara, adakah bila berlaku COVID ini, secara tiba-tiba kita terlalu terdesak, terlalu tergesa-gesa, tidak melakukan renungan, kita terus melakukan gerakan yang akan meruntuhkan falsafah pendidikan negara, iaitu kita lupa tentang graduan holistik. Kita lupa bahawasanya kita nak melahirkan graduan holistik ataupun kita nak mengubah falsafah pendidikan ini. Bahawasanya sudah sampai masa graduan tidak perlu holistik. Menyentuh aspek rohani ataupun aspek emosi. Kita hanya boleh ataupun kita tidak mahu menyentuh aspek jasmani. Kita hanya mahu menyentuh aspek rohani dan intelek. Di mana aspek jasmani seperti pasukan pakaian beruniform, yang kita kurikulum gitu, adakah itu sesuatu yang kita nak runtuhkan? Kita nak keluarkan daripada peranan sesebuah universiti. Yang kedua, adakah ianya meruntuhkan pendekatan OBE yang dipacukan oleh MQA dan badan profesional yang lain? Iaitu, adakah kaedah kita untuk melahirkan kualiti graduan pendidikan tinggi ini yang berasaskan pada OBE itu akan runtuh? Ataukah kita akan mengubah kita punya course outcome, program outcome ataupun assessment kita? Kita ingin relaxkan, kita ingin kita merasakan sudah sampai masanya untuk kita menjadikannya itu sesuatu yang tidak ketat. Kita ingin ketatkan proses assessment, proses pengajaran dan proses penetapan hasil pengajaran. Soalan yang ketiga, apakah ada alternatif untuk mengekalkan falsafah pendidikan negara dan pendekatan OBE? Adakah kita boleh berfikir apabila kita berhadapan dengan krisis ini, kita masih boleh melakukan usaha-usaha, aktiviti-aktiviti yang boleh mengekalkan falsafah pendidikan negara dan pendekatan OBE bagi menjamin kualiti graduan yang hendak kita hasilkan. Keempat, adakah pendidikan dalam talian, online learning, mampu mengekalkan matlamat pendidikan negara? Banyak orang membahaskan, ada yang kata 100% online learning itu sama sahaja dengan apa yang kita lakukan sebelum ini. Ada yang mengatakan pendidikan dalam talian ini hanyalah satu mainan, adalah sesuatu yang tidak boleh menyokong matlamat pendidikan negara untuk melahirkan graduan berkualiti melalui pendekatan OBE dan juga untuk merasasikan falsafah pendidikan negara. Yang kelima, bersediakah kita dengan norma baharu ini? Dan apa perubahan yang perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan norma baru ini? Jadi bagaimana hendak menguruskan akademik kita setelah berhadapan dengan krisis ini, dan kita bagaimana hendak kita sesuaikan, seperti mana yang selalu disebut, kekuatan itu bukan pada seorang itu, tapi pada kebolehan untuk mengadaptasi. Sebagai mana orang selalu memberi contoh, bagaimana dinosaur itu lupus kerana dia tidak boleh menyesuaikan diri berbanding dengan mungkin lipas ataupun tikus yang masih survive sehingga hari ini. So adakah kita juga satu organisasi yang
mampu mengadaptasi, atau sebuah organisasi yang keras, yang rigid, yang akhirnya kita tidak relevan dan akan pupus. Pendidikan tinggi ini akan pupus. Cadangan saya, ini cadangan framework cadangan saya. Saya mencadangkan agar melakukan perubahan ataupun pengurusan akademik dengan mengamalkan sistem pendidikan anjal. Itu flexible education system, tidak meruntuhkan falsafah pendidikan negara dan pendekatan UBI. Cadangan saya. Dan saya akan menghuraikannya sekejap lagi. Apa yang saya maksudkan dengan mengamalkan sistem pendidikan anjal. Dan ini adalah sesuatu yang bukan baharu. Kerana bagi ramai yang bersama dengan saya sebelum ini, kita telah pun merancang dari sudut akademik untuk mengamalkan education. Kita ada banyak inisiatif sebelum krisis COVID lagi. Tapi dengan adanya krisis COVID ini, meyakinkan saya lagi, kita perlu berubah atau beranjak daripada sistem yang kita deliver sekarang ini kepada sistem pendidikan anjal, iaitu flexible education system. Sistem pendidikan anjal. Pertama, perlu difahami bahawa dalam sistem pendidikan fleksibel ini, masa untuk mencapai hasil bukanlah faktor pembelajaran. Seorang pelajar itu boleh mencapai hasil mengikut kebolehan dia untuk mencapai hasil. Masa bukan faktor. Ada seorang pelajar itu dapat mencapai hasil dengan cepat dalam pelajaran matematik, tetapi lambat dalam pelajaran skill. Ada pelajar itu cepat mendapat hasil pembelajaran dalam pelajaran skill, tetapi memakan masa untuk mencapai dalam pelajaran yang bersifat abstrak. So dalam sistem pendidikan anjal, kita perlu membina sistem penyampaian pendidikan yang tidak meletakkan masa sebagai faktor utama. Pelajar diberi peluang untuk mengambil masa yang sesuai bagi dia mencapai hasil. Dan ini menyebabkan kita akan mengekalkan hasil pembelajaran yang kita telah letakkan. Kita tidak compromise. Kita rendahkan hasil pembelajaran kita. Kita kekalkan hasil pembelajaran kita yang kita set up sebelum ini. Cuma kita benarkan pelajar mengambil masa yang berbeza-beza untuk mencapai hasil pelajaran. Yang kedua, kaedah penyampaian pembelajaran adalah pelbagai. Bukan lagi syarahan. Bukan 90% sistem penyampaian kita adalah syarahan. Kalau 90% sistem pembelajaran kita, penyampaian pembelajaran kita adalah syarahan, kita tidak fleksibel, kita tidak anjal. Dalam talian dan bukan dalam talian. Kita kena memikirkan bahawasanya kita mempunyai kreativiti ataupun apa-apa sahaja yang boleh kita laksanakan untuk menyampaikan pembelajaran. Dalam talian dan bukan dalam talian. Yang mana kita boleh fikir munasabah untuk mencapai hasil pembelajaran. Tiga, kita hendaklah membina kurikulum yang modular. Kurikulum kita sekarang ini, saya kata sedikit rigid, walaupun sebenarnya tidak rigid. Tapi kita kena longgarkan lagi. Dan saya akan memberi penjelasan lebih lanjut. Kita hendaklah membina kurikulum yang modular sebagaimana kurikulum yang terdapat pada kursus-kursus online sekarang ini. Sebagai contoh, kalau you pergi pada Coursera, kebanyakan daripada kursus-kursus di Coursera, jumlah minggu pengajian adalah 4 hingga 5 minggu saja. Dia bukan 14 minggu. Tetapi kelas ataupun bulan kursus-kursus modular ini akan menjadi satu kursus yang dipanggil specialization. Jadi you buat kursus macam 4 minggu, 4 minggu, 4 minggu, 4 daripada kursus itu menjadi 16 minggu. Maka itu menjadi satu kursus. Kita kena berpindah ke arah itu. Yang keempat, sistem penilaian pencapaian hasil adalah kerap dan berkala.
Apabila kita membuat satu sasaran hasil pembelajaran, kita perlu membina kaedah penilaian hasil pencapaian. Dan kaedah ini hendaklah ditawarkan secara lebih kerap supaya pelajar boleh belajar mengikut masa mereka sendiri, lebih fleksibel. Mana saya kata item nombor 1 tadi. Jadi dia mesti lebih kerap dan berkala. Sistem pengurusan penawaran contohnya peperiksaan akhir kita kena lebih banyak setahun dan dijadualkan pada waktu-waktu yang tetap supaya pelajar mengetahui setelah dia belajar kandungan sesuatu kursus itu, dia tahu bila dia boleh mengambil peperiksaan itu. So, asas sistem pendidikan ajar. Strategi. Sekarang saya ingin menuju kepada strategi. Bagaimana di UMP ini kita nak menggerakkan pemindahan atau anjakan kita daripada sistem sekarang ini kepada sistem yang lebih fleksibel. Pertama, kita hendaklah merubah kurikulum ke arah kurikulum yang modular. Menjadikan setiap kursus kepada dengan izin collections of kursus-kursus modular. Sebagai contoh, kita ada kursus applied calculus yang diambil oleh 2,000, 3,000 orang pelajar satu semester. Yang mengandungi mungkin konten saya belum semak. Mungkin ada ilmu tentang melakukan differentiation, perbezaan. Mungkin integration, pengkamilan. Dan mungkin juga ilmu-ilmu tentang vektor, pemvektoran. Maka kalau kita lihat, kita boleh ini lebih modular, iaitu kita buat satu kursus modul pasal differentiation, satu modul pasal pengkamilan, satu modul pasal vektor. Jadi pelajar ambil kursus differentiation dan dia ada peperiksaan untuk differentiation. Dia ambil pengkamilan, ada exam dia. Vektor ada exam dia. Dia lebih modular. Jadi saya katakan ini bermodelkan kepada online learning. Kalau you pergi pada semua kursus, termasuk Coursera, Udemy yang saya memang pernah, saya melalui kursus ini, saya bercakap melalui experience. Saya ada sijil Coursera yang saya ambil kursus-kursus. Kebanyakan kursus itu ada 4 dan 5 minggu saja. Kerana generasi sekarang ini, generasi saya pun, kita sangat, mungkin mereka telah melalui membuat kajian. 4 dan 5 minggu itu kita boleh concentrate. Kita boleh melakukan fokus yang lebih baik kepada konten 4 kepada 5 minggu pengajaran. Oleh itu kita boleh mix and match ataupun buat plug-in modul-modul ini untuk mendapatkan kursus, kredit dalam kursus. Yang kedua, strategi yang kedua adalah membina penilaian berasaskan modul. Dan ini kita boleh anjak daripada modul, daripada kursus, kita bina penilaian berasaskan modul dan ditawarkan tidak berasaskan penyampaian kursus. Dia tidak terikat dengan timetable ataupun penjadualan kursus. Contohnya kalau saya ambil kursus kalkulus 1 tadi iaitu kertas perbezaan, saya ambil dalam bulan 9 hingga bulan 10. Saya mungkin boleh mengambil exam pada bulan 4. Dia tidak terikat dengan jadual. Applied calculus mengandungi penilaian bertulis. Contohnya kita ada examination bertulis. Kita pecahkan macam SPM atau STPM, kita pecahkan macam kertas 1, kertas 2, kertas 3 untuk menjadikan dia applied calculus. Saya rasa analogi SPM dan STPM itu bolehlah kita bayangkan apa yang saya maksud. Jadi, menawar penilaian khusus secara berkala dan kerap dan tidak berkait dengan penyapaian kursus. Maksud, setiap kursus itu boleh ditawarkan bila masa. Contohnya kalau kursus itu 4 minggu, dia boleh ditawarkan pada September, Oktober, November dan Disember. Peperiksaan dia pada bulan Februari, mungkin. Contohnya, Applied Calculus menawarkan 3 kertas penilaian 4 kali setahun, mengikut kuartal tahun. Contoh. 4. Menyediakan kandungan kursus dengan perspektif pembelajaran kendiri. Ini satu perubahan. Sekarang ini, kita membina kursus, renungan saya sekarang ini, membina kursus
seolah-olah kita ingin menyampaikan kursus itu secara face to face. Cara kita konten, cara kita punya kandungan kursus kita. Kita sudah berniat dalam hati kita untuk bertemu dengan pelajar secara bersemuka. Tapi kali ini kita kena anjakkan. Kita hendaklah menyediakan kandungan khusus dengan berfikir bahawasanya pelajar akan menggunakan kandungan kursus ini untuk pembelajaran kendiri, self-study, dan memformatkan dalam bentuk digital. Menyediakan video syarahan dan nota syarahan untuk setiap hasilan kursus. Kita akan buat video, small video untuk setiap sesi, dan bahan digital itu diuploadkan, dimuat naikkan di e-kalam yang kita ada ataupun YouTube, etc. Ini atas kebijaksanaan kita, dan boleh dipostkan. Kita boleh letakkan drive dan kita boleh postkan kepada yang tiada akses internet. Sekiranya pelajar itu memang betul-betul tidak mempunyai akses internet, mereka boleh mendapat juga kandungan pengajaran itu. Tetapi kita dah bina ni dalam bentuk self-learning. Cara kita bina tu, kita tidak bina dalam bentuk kita nak berjumpa dengan pelajar. Itu satu perubahan yang besar. Yang kelima, memberikan pilihan untuk pelajar mengambil kursus secara kendiri atau bersemuka. Kita tak kisah, pada masa COVID ini, of course, pelajar akan mengambil secara kendiri. Tetapi sekiranya COVID ini tamat, mungkin 6 bulan, mungkin 2 tahun, vaksin mungkin ada, setelah bersemuka ini dilakukan seperti biasa, pelajar boleh memilih. Kursus ini saya nak ambil secara kendiri, ini saya nak ambil secara bersemuka. Tetapi perlu melalui sistem penilaian hasil yang sama. Sangat besar. Bagi saya, kita nak memastikan kualiti pendidikan yang sama, standard, pelajar perlu melalui proses penilaian hasil yang sama. Perlu hadir syarahan applied calculus sebagai contoh. Tetapi perlu lulus kertas 1, 2 dan kertas 3. Mereka perlu hadir examination. Perlu hadir pada sesi peperiksaan bertulis untuk lulus kertas 1, kertas 2, kertas 3. Malah, ini pandangan saya di masa hadapan, pelajar yang belajar secara semuka ini adalah pelajar yang eksklusif. Mereka perlu bayar lebih sebab seolah-olah melalui proses personal tutoring. Yang belajar secara semuka ini dia dapat personal tutoring. Kita kena ubah pemikiran kita apabila kita berdepan dengan pelajar secara personal ataupun dalam kelas, face to face mungkin sudah tidak ramai, 15 orang, 20 orang. Kita anggap itu adalah personal tutoring. Mana pelajar akan dapat value yang lebih daripada pembelajaran secara kendiri. Yang keenam, menggunakan software simulasi hendaklah direka dengan menggunakan perusahaan open source. Kita kena beranjak. Kalau kita selama ini mensyaratkan pelajar menggunakan software untuk buat simulation dan sebagainya, kita kena pindah kepada open source. Dan memang banyak open source dan memang sangat berkualiti. Contohnya sekarang kita banyak guna MATLAB. Mungkin pada masa ini sampai masanya kita berpindah ke Scilab atau apa-apa software yang sama dan saya kualiti pun tidak lagi. Dan pelajar boleh belajar kendiri di rumah. Saya buat kod angkut di rumah tu maksudnya di tepi pantai pun boleh, di restoran pun boleh dan sebagainya. Maknanya tidak ada keperluan lagi untuk membeli commercial software. 7. Khusus yang menggunakan toolbox. Boleh dilaksanakan dengan menghantar toolbox pada pelajar. Saya masih ingat fakulti elektrik. Mula-mula dulu zaman kita kutem dulu, pelajar membawa toolbox pergi kelas. Ada barang elektronik, mungkin ada dalam tu multimeter dan sebagainya. Sekarang ini sudah murah. Osiloskop yang PC base pun sangat murah. Khusus elektronik, pelajar dihantar alat-alat elektronik. Kita send that equipment untuk pelajar. Kita invest lah sikit. Mungkin satu elektronik box tu RM300, RM400. Dan kita buat 30 set. Kita hantar kepada pelajar. Pelajar beli bagi yang nak apa tu, nak memiliki benda itu. Tapi bagi yang tidak mampu, kita dan dihantar balik. Yang consumable tak, itu adalah mana dia bayar yuran tu, termasuk benda-benda macam inilah. Jadi kita kena bertukar pemikiran kita, let kita keluar.